Alright, so kita ada 15 soalan lah. So hopefully separuh pun dah cukup bagus lah kalau kita dapat discuss untuk hari ini. Okay, senang cerita, konsep dia lebih nak selesaikan solving problem for chapter 6 ni lebih kurang lah macam chapter 4 as we discuss during lecture. Okay, saya dah selitkan sikit lah cara nak selesaikan tutorial dalam lecture hari tu. So kita tengok lah tutorial 6 ni, LO 6.1 ni tak ada apa sangat, dia melibatkan formula saja, sebab tu dia satu soalan saja. Kalau you tengok soalan kedua dah start LO 6.2. Okay, so soalan satu, ada masalah tak? Pada saya cakap je ada, madam. Nanti kita discuss sama-sama. Ya. Oh, tak dapat cari acceleration. Okay, tak apa, kita tengoklah. Okay, for question number 1, ini ada benda yang penting saya nak tekankan dekat sini. Okay, a manufacturer of CD-ROM drive claim that the player can spin the disk as frequently as, okay, kat sini ni, 1200 revolution per minute. Ingat, kalau dalam fizik dia bagi dalam bentuk ayat, kita kena transformkan dia dalam cara yang mudah lah. So 1200 revolution, singkatan dia rev lah, saya tulis malam nak tulis panjang. Per ni kita buatlah simbol per minute. Per how many minute ni? Berapa minit ni? Per berapa minit? 1. Very good. Kalau dia cakap per minit je, 1 minute. Kalau per second, per 1 second. Ni dalam bentuk matematik ataupun fizik lah sebenarnya. Jadi sebelum kita baca soalan, apa maklumat yang ingin disampaikan oleh soalan adalah nilai apa sebenarnya ni. Okay, sebelum tu saya nak tanya, revolution kita pernah bincang dekat lecture. Revolution ni apa? Kalau translate kan, revolution dia adalah apa? Rotation. Pandai, very good, exactly, rotation. Jadi adakah rotation tu SI unit? SI unit rotation apa? Satu rotation berapa? Radian kan dia punya. Pandai. 2 pi. Unit SI dia adalah radian. Jadi whatever the value here is, kita dapatkan dengan 2 pi lah untuk dapatkan SI unit. Okey. Per. Adakah minit ni SI unit? SI unit ke minit ni? Tak. Okay, so change into second. Very good. So 1 minute times 60 second. So you ada calculator, you tekan. Ni jangan lupa bracket lah, ataupun tekan satu-satu. Jangan tekan calculator pun salah tau. Please. Okay. Dapat whatever the value here is radian per second. So ini maklumat tentang apa sebenarnya ni? Simbol apa ni? Pandai. This is our omega. Maksudnya dia nak bagi tahu dalam bentuk tersembunyi lah omega. Dia tak nak bagi kita senang. Kalau dia nak bagi kita senang, dia just cakap je angular velocity or angular frequency is berapa radian per second. Tapi ni dia suruh kita buat kerja sikit. Alright, so A, if spinning at this rate, what is the speed? So maknanya dia nak V lah. Okay, located 5.6 cm radius. So dia nak speed. So macam mana? Kita ada omega, kita ada R. So V equal to R omega. Ni dalam lecture note adalah formula ni So nanti awak substitute lah. Dia nak cari V. R kena tukar kepada apa? Change into apa first? Meter. Dalam meter change omega, ambil yang atas lah dalam SI unit. So nanti you akan dapat jawapan dalam meter per second SI unit. Jangan lupa change radius. Okay, B. What is the acceleration of the outer row of data? So maksudnya kita nak A. Kan kita dalam chapter 6 kan? Okay, dalam chapter 6 kan sebelum ni dekat dalam lecture, FC equal to MAC. Jadi M apa? AC sama dengan apa?
Ingat tak lecture? AC sama dengan A sama dengan pandai V squared per R. So AC equal to V squared over R. So bolehlah substitute V ni, ambillah nilai A ni tadi, radius tukar kepada meter. So yang tanya tadi B acceleration tu, boleh tak buat depan ni? Okay, bagus. Alright, so tak susah pun. Kita kena ada formula lah di tangan kita. Make sure all the physical quantity tu in SI unit, baru kita boleh proceed. Okay, so rasanya tak ada apa-apa lagi kot? Tak ada Alright. Okay, next question. Question number 2. Ada masalah? Nombor 2A. 2A ada masalah ke? Anak-anak? Kalau tak ada, saya proceed B. Betul Okay, kita tak ada Okay. 2B. 2B. Alright. So, this is axle. Axle ni boleh berputar lah boleh berputar, dia boleh spinning. And then kita ada mass on the tabletop ni lah kan. Dia tengah berputar. And then 0.25 ni sebagai apa? Nilai apa? 0.25 ni? Radius. Pandai, radius. R. Okay. So, dekat sini dia cakap, ni. The axle makes one revolution. Dia berputar satu revolution, satu rotation every 0.4 second. Macam mana kita nak transform? One revolution every every 0.74 second. So kita nak transform satu ni jadi apa? Revolution nak jadi apa? Nak jadikan dia apa? Radian. Pandai, radian. Second tak perlu buat apa-apa ke? Tak. Okay, so one revolution, satu putaran, one rotation adalah 2 pi. Okay, so 0.74 second. So kat sini adalah maklumat tentang apa? Omega in radian per second. So maknanya ini adalah nilai omega. Alright, omega dah dalam SI unit. The friction force needed to keep the mass from sliding is 50 Newton. Static friction ke kinetic friction? Anak-anak, this one kinetic or static? Apa? Lagi sekali? Kinetic. Kurang tepat. Dia sebenarnya adalah apa? Static. So, cuba baca ni. Friction force needed, diperlukan untuk mengekalkan objek ni, mass ni from sliding, daripada tergelincir. Maknanya nak dia kekalkan di dalam, dia tak nak bergerak lah, nak kekalkan dalam keadaan pergun dah, tak nak bagi dia tergelincir. So maknanya static. Boleh So this is static. So kalau ada objek ni, first of all macam saya kata, kena buat apa dulu? FBD. Okay, tolong saya FBD macam mana? Macam mana? W. Pak W pointing downward. What else? Normal. Very good. Surface, so perpendicular to the surface, upward, normal. What else? Friction in which direction? Saya ada cerita dekat kuliah hari tu. Something yang kita ambil corner ataupun di dalam rotation, kan? Kita nak keep dia dalam circular motion, tak nak tercampak ke mana? Kalau dalam kes ni, objek ni kita tak nak bagi objek ni tergelincir ke mana, tercampak ke mana? Ke kanan. Keluar tu ke kanan, keluar daripada circular motion, maknanya ke kanan. Jadi friction tu ke mana? Ke kiri. Very good. Static friction. Okay, now since we are dealing with chapter 6, kita kena tekankan centripetal acceleration. Jadi kita tengok, kalau objek ni kedudukan dia dekat sini, center dekat mana? Ni kan bulatan kan? Kalau objek dekat sini, center dekat sini kan?
Ni center. Jadi centripetal acceleration is always directed to the center. So dekat sini kan. Kita buat untuk panduan kita supaya kita tak termiss masa kita substitute. So betul tak ni? Sama tak ni pointing to the center? Sama? Sama. Okey, jangan acceleration ni jangan babitkan dengan FBD di luar FBD. Okey, so sekarang step yang kedua, kita bolehlah buat apa? Buat table. Sebenarnya kalau awak dah mahir, awak tak payah buat table pun. Kita ambil yang berkenaan saja. Tapi kita nak tengok apa? Kita dah biasa kan? Tak apa, tak ada masalah nak elakkan kekeliruan ataupun salah. Table ni satu senang check. Okey. And dia ada bergerak ke atas ke bawah tak? This one, FBD, this object ada bergerak atas bawah tak? Tak ada. So X0 maksudnya dia pegun lah kan. So kita consider positive N lah macam biasa. Negative W. Okay, yang ni macam biasalah. Okay, and then friction. This one Fs along x-axis lah kan. This one is along x-axis lah. Cuma Fs ni positif or negatif dia punya nilai nanti? Positif. Positif, very good. Why? Lagi sekali saya nak tanya, kenapa? Acceleration towards. Yes, because Fs, static friction, is in the same direction to the centripetal acceleration. Ni macam kawan awak ada cakap lah semalam. Sama same direction. Okay. So, positive Fs. So, no y-axis, 0 lah. Therefore, summation of Fx, summation of Fy, 0 lah. Ini sebenarnya MA macam chapter 4. Tapi oleh sebab we are dealing with chapter 6, Fx is FC lah. MAC. Okay, tengok balik soalan nak apa. What is the object mass? Okay, FC is actually apa? Tengok FC sebenarnya apa? Tengok C kan, C. Ni AC. Sebenarnya FC ni apa? X. Tengok X. So, the only force dekat X-axis is positive Fs. Mass nak cari. A, we know that. Soalan nombor 1 tadi, V squared over R. Okay, Fs adalah 15 Newton. V ada kan? Ni tadi dah cari. Sorry. Cuba you tengok kat sini. Yang information given adalah tentang apa ni? Ini apa ni? Kelas, ni apa? Nilai apa? Omega. Tapi dalam formula dia suruh substitute apa ni? Velocity. Jadi macam ni kita nak buat? Kita nak substitute V tu. Kita tahu V sama dengan, we know that V is equal to R omega. It's not W, omega. Okay, kita biasakan sebut apa ni? Yang simbol macam W ni dalam fizik kita panggil omega. Okay, so V is equal to R omega. Jangan lupa ni ada squared kan dia over R. So nanti substitute lah. Radius ada, omega ada, nanti squared kan, radius ada, Fs pun ada. At the end of the day kita akan dapat cari nilai apa? Nilai mass. Istilah dalam kilogram. Okay, alright. Ada soalan tak? Pastikan semua SI unit lah. Okay, radius in meter, omega. Yes. Nanti boleh explain tak yang bahagian A? Bahagian A. Okay, nak tanya bahagian A ni. Okay, boleh. Tapi so far yang B ni ada masalah tak? Okay, so kita okay, boleh alright. Jadi kita tengok 2A. Alright, 2A. Alright, kita buat kat bawah lah. A 3 kilo mass, ni tak ada gambar tau, tak ada diagram. So kita kena sketch the diagram. A 3 kilo mass attached to a light string rotates on a horizontal frictionless table. Katakanlah kita ada table, okay, ada mass, okay, katakanlah ada mass, dia pusing macam ni lah, okay, ada pusing macam tu, ada light string. So kita lukis dia. So A, alright, kita on the table. Ada mass inilah.
Alright, so mungkin ada paku ke kat sini, ada string. Okay, so dia rotate dekat table ni. Alright, tengok information lagi. Frictionless table, so tak ada friction lah, no frictional force. Sebab soalan dah kata frictionless. The radius 0.8 meter, so radius 0.8 meter. Ini mass lah, ini mass dia, object. Okay, and the string can, okay, we have 3 kilo mass. Mass is 3 kilogram. Alright, so the string can support a mass of 25 kg before breaking. What range of speed? Maknanya dia nak suruh kita cari V. Can the mass have before the string breaks? Okay, 25 kilo ni kan? Madam, ni mass 3 kilo. Yes, ni mass of the object. Dalam soalan kata, mass ni 25 kg adalah mass maximum yang tali tu boleh hold, boleh tahan objek tu. Kalau lebih 25 kan, even dah 25 tu pun dia dah sangat stretch dah. Lebih je daripada 25 kg mass tu, yang 3 kilo ni kalau kita tambah lagi mass dia sampailah 25 kilo and above, string tu akan apa? Kelas, string tu akan apa? Putus. Dia akan putus, dia akan break. So jadi kita soalan nak tanya berapa velocity dia. Okay, range of speed that can mass have before the string break. Before the breaks tu, yang boleh hold 25 kilo, berapa dia berputar? With speed berapa? Jadi kita buat macam biasalah. Ingat, bila ada gambar, kita kena buat FBD first. Okay, FBD. Soalan tu nanti dulu. Step dia adalah FBD. So, kita ada apa? Macam biasa, kita ada wake. Lagi kita ada apa? Anak-anak, kita ada apa lagi? Sayang, normal. Lagi normal. Friction ada tak? Frictional. Tak ada. Tak ada friction, mana ada? Smooth kan? No friction. Smooth. Kena baca soalan betul-betul. Smooth, no friction. Habis ni je ke? Dua je ke? Tension. Very good. In which direction? To the left or to the right? Tension. To the left. Yes, tension. Okay, now. Chapter 6, right? Object ini center. Jadi apa yang penting dalam chapter 6? Apa yang penting? Centripetal acceleration. Very good. So dekat sini, centripetal acceleration is to the left lah maksudnya. Kalau objek kat sini, same direction with T. T tension ni nanti dapat nilai positif. Okay. So next step, kita buat table lah. Table. Okay. N, T, and W, T. And 0 and negative W, 0, positive T. I hope you all dah tahulah by this time kenapa tension is positive, because they're in the same direction of centripetal acceleration. Y 0 lah. Okay, now Fx, Fy. Okay, tolong saya, Fx equal to mv squared over r. Nampak? Dah cakap kan? Terus je buat mv squared over r. Sebab kita dah tahu kita dalam chapter 6 ni. Fy 0. Okay. Fx is actually Fc lah. Fc equal to mv squared over r. Okay. Fc, x kan? X, the only summation of x. The only force dekat x-axis adalah positive T. Jadi kat sini kesimpulannya adalah tension adalah centripetal force. Okay, mv squared over r. So soalan nak cari v ni. Soalan nak cari v. Okay, kita tengok satu-satu. Mass ada tak given? Ada kan? Mass ada given kan? Okay, r ada given. Tension, ada ke nilai tension dekat sini? Ada tak ke soalan nilai tension? Tak ada. Okey, tak apa, biar dulu. Ini yang kita substitute ni adalah kan, dia dalam keadaan dia normal. Maksudnya bila mass tu 3 kilo, kita buat FBD ni 3 kilo.
Okay. Dia ada bagi maklumat maximum mass 25 kg. Jadi kita kena buat satu lagi FPD. Okay. Sama je lebih kurang. W N. Okay. Kat sini sepatutnya tension kan. Bila mass 25 kilo, cuba dia cakap mass 25 kilo kan, sebenarnya dia pun dah on the verge dah break, dan even sebenarnya dia dah mula putus dah. Okay, sebenarnya dia dah mula putus. Bila dah putus, when the string breaks at mass equal to 25 kilo, so tension, nilai dia tension, ada tension ke? Tension ada nilai ke? Zero. So tension is equal to 0. Jadi sebab apa tension tu equal to 0? Sebab weight tu dah terlampau apa? Terlampau berat lah. Boleh? Boleh tak dapat tu? Faham Jadi dekat sini kita kena gantikan mana perginya tension ni, dah putus ni. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh mass ni tadi, weight. Sebab weight equal to mg. Jadi kita cakap T tadi is equal to mv squared over r. Jadi tension is equal to 0. Dia dah diambil oleh nilai mass of the object yang maksimum tadi. T is equal to mg. Okay, is equal to mv squared over r. Kat sini boleh faham tak? Ke nak kena ulang balik? Kena ulang balik? Kelas, boleh ke? Boleh, Madam. Boleh. Okey, boleh. Okey. So, boleh. Jadi T is equal to mg is equal to mv squared over r. Alright. So nanti kita akan equate lah. Alright. So kita akan equate T equal to this one T equal to mg. This one is T equal sorry. Saya silap. Sorry. Saya silap ya. Ni bukan mv squared over r. Okay. T equal to 0. Ni yang asal ni. T equal to 0. T is ke mana T ni tension ni pergi? Because of the mass. Yang maximum mass kita ambil mg. Okay. Is equal to jadinya ini maklumat yang kita nak. T is equal to mg. Alright. Jadi kita substitute sinilah. Mg is equal to mv squared over r. Jadi mass yang dekat sini, alright, adalah 25 kilo. Mass dekat sini berapa kilo? Mass dekat sini berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. So G biasalah 9.81 radius. So you akan dapat nilai apa? Nilai speed dia. Faham tak maksud saya? Kenapa kita kenakan, kenapa mass dia berlainan? Mass dia berlainan, T, tension, dia kata bila dia nak breaks kan, mass dia dah 25 kilo. So kita ganti kat sini sebab kita assume kan dia breaks disebabkan oleh mass yang terlampau tinggi tadi. So dia putus. So bila dia putus, siapa yang mengambil tension tu? Putus tu disebabkan apa? Mass 25 kilo tu. Tu yang kita substitute T equal to mg ni, 25 kilo ni. Tapi yang sebelah sini ni, free body diagram, kita buat this one mass equal to 3 kilo. Jadi, you akan dapat nilai V lah nanti bila you rearrange equation. Okay. So far ada soalan tak? Yang ni. Okay ke? Yang tanya tadi okay ke? You suruh explain? Boleh? Madam, Ya. saya tak faham kenapa kita gantikan mg ke T. Dengan, okay. This one, tension, kita ada two situation. The question actually, dia menerangkan tentang two situation. Satu, under normal situation. Normal tu maksudnya, bila mass tu bearable lah. Mass tu bukan sampai exceed the limit yang membuatkan tension tu breaks. Contoh, dia bagi bila mass tu 3 kilo. So, when the mass is 3 kilo, objek tu boleh lagi make in a circular motion. Tu yang kita buat awal-awal ni.
Okey, ini yang kita substitute tension equal to mv squared over r, yang mana mass ni adalah 3 kilo under normal circumstances. Normal 3 kilo, this one substitute 3 kilo. Okey, tapi dia bagi second situation, what if mass ni kan dia exceed, maksudnya dia sangat berat, kita tambah up to 25 kilo, what happen? So of course lah tension tu akan tali tu akan breaks. Bila break, sebenarnya tali tu putus disebabkan apa? Tali tu breaks disebabkan oleh mass 25 kilo tadi. Bila dah tak ada, cuba you tengok gambar ni, bila dah tak ada tension, the only force yang ada yang membuatkan tension tu breaks adalah weight dia. Yalah, dia yang membuatkan tali tu putus sebab very stretch kan. That's why kita substitute tension equal to mg. Boleh tak? Faham tak maksud saya? Okey, madam. Boleh sebabkan mass 25 kilo ni kita substitute. Start daripada sini dah masuk both situation. Atas ni adalah situasi yang pertama 3 kilo, bawah ni baru kita combinekan situasi maximum mass dengan normal mass 3 kilo. Okay, right, so itu soalan A lah. Okay, right, boleh kita proceed kalau tak ada apa-apa lagi soalan? Boleh. Okay, nak rehat cakap Okay, soalan 3 ada masalah ke? Soalan 3 ada masalah? Tak ada, betul? Tak ada, madam. Tak ada. Setuju semua tak ada masalah? Sekejap, saya takut ada student tak boleh masuk ke? Okay, tak ada. Okay, so kita proceed. 3 tak ada. 4 ada mana? Tak ada. Seorang je kata tak ada. Yang ada tu cakaplah. Ada. Tak ada, madam. Tadi yang lelaki ada. Okay, so macam terdengar kata ada. Okay, question number 4. Alright. 5 ni tak ada diagram kan? Tak apa, kita buatkan. Car race car round a curve. Okay, dia race curve dekat curve. Ni ada car. Ni macam lecture note tau. Okay, jadi radius maksudnya curve kan is a part of circle kan. Kalau kita lukis kereta dekat kanan, tak semestinya lukis dekat kanan, ada kawan lukis sebelah kiri. Yang penting center dekat sini, a part of circle. Okay, jadi ni radius dia 100 meter. Okay, first step FBD. Tolong saya. Ada weight, ada apa? Normal ke atas lah, sebab car tu di atas jalan lah kan, atas tanah. So ni tanah perpendicular to the surface, tanah tu surface, so ke atas lah boleh. Jadi ada apa lagi? Frictional force. Dia cakap kan, jadi dekat dalam bulatan tu dia nak keep dalam circular motion, mesti ada frictional force. Disebabkan kita lukis car dekat sebelah sini, jadi frictional force tu toward center lah. Sebab kalau tak ada frictional force to the left ataupun toward center, dia akan tercampak ke luar, ke sebelah kanan. Okey, saya bagi situasi lain alah madam, tak nak lah ikut cakap madam, saya nak buat sebelah sini. Buruk pula curve ni. Okey, kat sini lah madam, saya nak buat car kat sini. Saya kidal. Saya nak buat sebelah kiri. Okey, ini 100 meter. Okey, sama juga dia punya FBD. Normal. Weight, tapi friction dia kan, ni is a part of circle. Kalau tak ada friction, this car, for this situation, for this sketch, okay, for this diagram, dia akan tercampak ke kiri. Jadi untuk keep the car tu dalam circular motion, mesti ada friction ke kanan. Friction. Tapi yang membezakan dia adalah sini AC. Buat warna lain lah. Ni warna lain. AC sebelah sini center. Tapi untuk second diagram ni, diagram yang ke sini pula, AC ke kanan. Boleh? Nanti ikut substitute, ikut yang mana awak lukis. Jangan buat dua-dua pula. Oh, tak ada masa pula kita nak buat dua-dua. Okey,
Jadi macam biasalah, N, W, Fs, X, Y. Okay, 0, 0, negative W, positive N, positive Fs, 0. Okay, cuba yang ni pula. Dah alang-alang ada. Ni bagi kawan-kawan yang lukisan dia macam ni lah. Jangan buat dua-dua. 0, 0, N, negative W. Okay, Fs ni positif ke negatif? Untuk diagram yang kedua. Positif. Kenapa positif? Tadi ke kiri ni positif, ke kanan pun positif. Kenapa pula? Negatif. Kenapa pula negatif? Positif ke negatif sebenarnya? Ingat, simbol Fs ni nak tahu positif ke tidak, kita kena refer apa? Refer gambar sebelumnya ke? Refer gambar atas ke? Acceleration. Kita refer acceleration ya. Kita refer acceleration. Okay. Jadi acceleration ke kanan. Jadi kanan lah tu positif. So Fs ni pun ke kanan in the same direction of acceleration. Jadi positif Fs. Nampak? Sama je. So awak nak tiru pun kena bijak. Kalau lah dalam exam tiba-tiba nampak kawan buat gambar lain, lepas tu awak dah kelang kabut dah. Awak kata awak punya salah. Awak ternampak kawan awak buat gambar B, awak punya gambar A, awak ingat awak salah. Sama je. Okay, end up nilai sama. Okay, so next step, Fx MA C Fy 0. Ni dah cakap kan, FC equal to mv squared over R. So kita nak tengok apa soalan dia. Magnitude of centripetal force. Dia nak tanya apa ni? Centripetal force. Macam dah ada je ni. Ni nak cari centripetal force. When it round the curve at 20 meter per second. Mass kan berapa? 500. So V ni nanti ganti dengan berapa? 20. Radius berapa? 100. Dapat jawapan. Boleh tak yang tanya tadi? Boleh? Boleh. Okay, B pula. Allah, nak centripetal force lagi. Guna formula yang sama. Guna formula sama juga. Okay. Tapi kali ni apa? V ni substitute dengan nilai apa? 60. Dapatlah jawapan dia. Okay, C pula. C. If the radius decrease to 75 meter, does the centripetal force increase, decrease or remain the same? Yang ni kan student, alamak lemah aku. Lemah betul aku kalau soalan dia nampak suggested answer di awal. Aku kena tak confident jawapan. Jangan risau. Buat je formula yang sama. Kan? Tapi kali ni okay, radius kita substitute 75. Okay, velocity same. Boleh? Velocity same. SB, maknanya velocity berapa? B tadi 60 kan, jangan lupalah squared. So dapatlah nilai FC. Nanti awak jawablah, dia tanya kecil makin berkurang ke meningkat ke sama compare dengan B tadi. Jawab, explain. Boleh? Ada satu lagi cara, tak nak kira. Malaslah aku nak kira. Aku dah tahu formula ni. FC equal to mv squared over R. Oleh sebab soalan cakap mass dengan V constant, R dia berubah. R dia menjadi 75. Asalnya berapa? Tadi? 100. So R dia decreasing, menurun. Jadi FC dengan R ni inversely proportional ke directly proportional? Inversely. So kalau R rendah, F tinggi. Okay, since FC is inversely proportional to R, when R decreasing, so FC increasing. Ni awak tulislah, janganlah buat arrow ni kalau dalam exam cakap decreasing, increasing. Saya buat simbol je. Boleh so nanti awak expect nilai, kalau awak buat kira-kira, awak expect nilai FC ni lebih besar daripada nilai
Yang dekat B ni tadi lebih besar daripada 18,000, lebih daripada 18,000 jawapan untuk C ni. Okey. Boleh Okey, ada soalan? Okey, tak ada. Boleh proceed? Madam, Yes, okay, yes. yang explanation tu maknanya kalau saya tulis inversely proportional pun okey. Jangan stop dekat sini. Jangan stop dekat sini. Jangan stop dekat sini. Kalau awak buat yang kira-kira, awak explain lah. Centripetal force is higher or increasing. FC is increasing ataupun FC is higher than B because barulah cakap FC is inversely proportional tu apa? Radius. Betul lah tu? Okey, Sama-sama. Okey, ada lagi? Tak ada? Boleh. Okay. Alright, so question number 5. Okay. A fifth, ni baguslah, maksudnya bukanlah bagus, macam soalan ni baik sikit lah, dia dah bagi kita diagram. A 1500 kilo is moving on a flat horizontal curve road. Ni lebih kurang macam tadi lah, kita ambil pusingan, tapi sekarang kedudukan dia, gambar dia buatkan kedudukan car tu dekat at this position pula lah. So from this diagram kita tahu ni adalah part of circle, so circle sentuhkan kat sini lah, circle. Okay, alright. Radius adalah 35 meter. So ni radius lah. Radius 35 meter. And coefficient of static friction. So ni apa, simbol apa coefficient of static friction ni? Simbol macam mana? Mu S. Dia bukan Fs tau, sebab ada perkataan coefficient. Jadi dia adalah mu S is 0.5. Kita tahu dia ada static friction lah, tapi nilai coefficient of static friction adalah mu S 0.5. Okay, first of all, no matter what, kita kena buat apa ni? FBD. Tolong saya FBD macam tadi, macam mana? FBD normal. Wake, betul? FC? Friction ke mana? Ke kiri. Sebenarnya kan, okey. Ni saya nak bagi tahu ni. Kalau dalam gambar ni, cuba awak tengok Kalau lah car ni at this position kan, at this position nak keep, kalau lah friction tu nak keep car ni daripada tercampak ke mana? Tercampak ke sana kan? Tercampak keluar kan? Seolah-olah dia tercampak upward. So friction dia sebelah sini. Kalau kita tengok lah. Kalau kita tengok tanpa kita faham, so seolah-olah friction ke sini. Jadi seolah-olah kita kat sini letak friction. Salah. Boleh awak bayangkan tak kenapa salah? Cuba awak bayangkan kereta ni macam ini adalah 3D punya gambar tau. Okey, ni kereta. Awak nampak tak gambar saya? Kelas? Tak nampak. Saya tak share screen ke apa? Apa dia? Dah Madam tadi kamera Madam tertutup. Oh ya? Oh sekejap sekarang nampak tak? Sekarang nampak? Saya tengah buat apa ni? Nampak? Semua nampak Betul Okey. Okey. Seolah-olah ini kan mouse saya ni adalah car. Car ni kedudukannya di sini. Jauh sikit. Okay, nampak tak mouse dekat atas ni? Saya tunjuk mouse ni. Okay, so mouse ni as if dia adalah car. Jadi weight of the car ke bawah, downward, betul? Downward. Normal of the car upward, sebab ni surface. Katakanlah car ni dia rotate macam ni lah, rotate kan, in a circular motion. Kalau dekat sini, friction dia ke mana? Katakanlah center dekat sini, friction dia ke arah saya, betul?
mouse ni sebagai car, dia rotate dekat atas surface ni, dia rotate. Center dekat sini nampak ni saya letak center. Jadi dia punya friction ke arah center lah. Sebab tak nak bagi car ni tercampak di luar. Adakah saya nak tanya, kalau friction tu ke arah saya ni center lah, ke arah saya, adakah in the same direction dengan weight friction tersebut? Dalam situasi yang saya bagi contoh ni. Tak kan? Semua perpendicular kan? Friction dia perpendicular dengan weight kan? Jadi cuba tengok gambar. Itu biasa, itu gunanya kita fahamkan dulu. Okay, kita balik kepada gambar. Jadi definitely kan, FBD ni salah. Sebab kita tak membayangkan car ni sebagai 3D. So salah. FS bukan macam tu lah. Jadi nak senangkan, kita elakkan gambar car ni in this position. Apalah salah kita buat apa? Car ni dekat sini. Kita ubah sikit. Car dekat sini. Okay. Therefore center dekat sini. Jadi macam kita tak keliru lah. Kita tak buat salah. Sengit pula. Okay. Center. So ini 35 meter. 35 meter. Okay, so ini kita punya normal weight. Ini kita punya apa? Frictional force. Faham tak maksud saya kenapa kita elakkan car ni berada in this position? Bukan tak boleh, boleh. Tapi takut kita keliru. FS ni kita nak lukis macam mana? Faham tak mesej yang saya nak sampaikan? Kelas? Boleh ke? Kalau tak faham cakap, saya boleh explain lagi. Boleh? Kalau kita buat imagine boleh kan? Imagine. Boleh je. Kalau tak, saya tak nak lah madam penat ubah ni, saya nak kekalkan. Cuma saya dah imagine benda betul, tak ada masalah. Saya letak normal weight. Saya tahu friction tu dia perpendicular to the weight. Saya buat macam ini. Saya anggapan center di sini. Pun tak ada masalah. Janji jangan buat frictional force tu same direction dengan weight. Itu yang tak boleh. Itu yang saya takut. Sebab tu saya cadangkan yang ni. Kalau awak imagine yang betul, tak apa. Proceed. Boleh? Faham? Anak-anak, boleh ke anak-anak? Sebab penyelesaian masalah ni, kalau kita tak kefahaman tu yang penting. Sebab kalau kita main hafal je cara buat tapi kita tak faham kan, no point lah kan. Kita ilmu kita tu yang kita nak grab betul-betul. Kalau kita grab betul ilmu dengan kefahaman tu, apa-apa soalan pun macam tiba-tiba kan, ni macam selingan sedikit lah. Kalau kita faham kan, biasalah kan SPM ke apa-apalah peperiksaan besar, suka hati dia je nak ubah format lah apalah. Kadang-kadang tahu ni format ni, kadang-kadang format tu, kadang-kadang cara soalan lain, tapi bendanya sama je. Oleh sebab kita dah asyik didedahkan dengan soalan bentuk macam ni sahaja kan. Jadi kita pun dah terhafal without kita fahamkan konsep asal tu, yang kadang-kadang menggelupur, tak tahu nak jawab macam mana sebab soalannya lain daripada kebiasaan, padahal konsepnya sama. So dalam fizik kita kena faham konsep dulu, baru kita boleh buat penyelesaian. Okay, sambung tadi. So inilah kita dah buat FBD yang betul. Alright, jadi since kita dalam chapter 6, kita kena tahulah kalau sini center, centripetal acceleration yang penting. Okay, jadi kita buatlah macam biasa. Kita buat macam biasa, table. Okay, table. Kadang-kadang yang pro tak buat table ikut, tapi jangan tersilap lah. Alright, 0, 0, positive N, negative W, positive Fs, sebab in the same direction of centripetal acceleration. Okay, so ini macam biasalah, mv squared over r, ni Fc lah, mv squared over r, ni Fy equal to 0, ni N tolak W. Tak nak buat yang ni pun tak apa, tapi kalau dia tanya tiba-tiba what is normal, bolehlah cari daripada sini. So apa soalannya? Calculate maximum speed, Vmax lah, nak cari V lah yang penting, Vmax, V lah.
of the car can have and still make the turn successfully. Okay, so kita nak cari V lah yang penting ni, V. Okay, the only force yang ada dekat Fx adalah this one, positive Fs, frictional force. So mv squared over r. Okay, Fs apa? Nak substitute Fs, mu s. Mu s apa nak? N, pandai. Biasa kan kita tak selesaikan pun yang Fy equal to 0, tapi oleh sebab N ni kena substitute, mana nak dapat N? Inilah gunanya. N equal to W, N equal to mg. So mu s mg, mv squared over r. Mass potong. Jadi V dia nak V kan? V sama dengan mu s r over G. Betul tak? Betul ke? Ke salah? Set. Betul tak? Mu S R. No, salah. Ayo. Mu S G. Mu S G R. Baru betul. Apalah saya ni. Okay, so nanti substitute lah. Adakah nilai mu s? Ada. Substitute G 9.81, radius pun ada. So nanti dapat jawapan dalam meter per second. Ada soalan tak bab ni? Yang ni? Ni substitute sajalah. Maknanya ni kan, V ni adalah kalau awak bawa kereta, bawa motor ke, lebih ada serta-serta lah. Kereta lain lah V max dia, kereta jenis kereta pun lain. Nak ambil corner kan, kita kalau kita nak ambil corner, kalau awak dah belajar buat kereta apa semua, kalau ambil corner, kita jangan tekan lagi minyak, sebab nanti tak stabil. Kita mungkin akan, sebab dia ada satu V max yang kita boleh ambil corner tu dengan selamat, daripada nak elakkan kita tercampak, terbabas keluar. Okay, so ini kalau lebih daripada nilai ni kan, alamatnya tak selamat lah, tercampak lah, maksudnya dia skidding lah car ni. Okay, sebab itulah kalau macam Formula 1 ke, ataupun yang Azizul Hasni Awang tu, dia berlatih, dia apply kan lah. Sebab itulah kalau awak tahu, kalau awak semua dah tahu kot, dia tu ambil sains sains fizikal tak silap saya. So dia belajar benda-benda macam ni jugalah. Berapa mass bicycle dia dengan mass dia sekali, berapa dia boleh pecut supaya dia tak tercampak. Orang nak buat bicycle pun macam tu juga, guna bahan-bahan apa supaya match kan bila berlawan, bila racing, nak elakkan daripada tergelincir. Macam itulah semuanya. Okay, daripada tayar sampai ke body part. Okay, so far okay ke? Okay. Alright, B pula. Suppose the car travel on this curve on a wet day. Tadi biasa-biasa je, waktu cerah, waktu tak hujan ni, jalan licin, mungkin lepas hujan jalan licin, and begin to skid when its speed reaches 8 meter per second. Calculate coefficient of static friction. Dan sekarang dia nak suruh kita cari mu s, coefficient of static mu s. Tapi V dia dah berubah. V dia nilai berapa? 8 meter per second. Jadi tak ada masalah lah. Kita gunalah tadi ni V equal to, sebab apa kita boleh guna formula atas ni tadi? Sebab dia ada mu s ni, nak cari mu s. Okay, so awak substitute lah ni 8 meter per second, G 9.81, radius sama. So awak akan dapat nilai. Okay, secara logiknya mu s ni makin kurang ke makin tinggi ke, sama je dengan mu s bila waktu jalan kering. Maknanya jawapan dia 0.5 ni lebih, awak akan dapat jawapan lebih rendah daripada 0.5 ke lebih tinggi ke, sama je 0.5. Sama macam tak logik. Lebih rendah. Tahu tak kenapa lebih rendah? Licin. Okay, dengar Fs equal to mu s M, betul? Mu s is directly proportional to Fs. Bila jalan licin kan, friction kurang. Jadi mu s pun kurang geseran, mu s pun kurang. Itulah logiknya kenapa dapat jawapan macam tu. Okay,
Ni dah ada jawapan. So kita macam tak tertanya. Kalau dalam exam tak ada tak ada final answer ni, kita pun tertanya, betul ke jawapan aku? Kita boleh semak. Dengan cara kita tahulah benda ni. Boleh? Okay, boleh proceed? Okay. Okay, kita buat sampai soalan nombor 7 ke 6, 7 lah kot. Ni ada masa lagi ni. Okay, mungkin sampai 7 lah kot. Nanti kita stop. Okay? Okay, soalan nombor 6. Ada masalah? Ada. Okay, tak apa. Senang je. Senang je. Sebenarnya senang je. Okay, nampak gambar ni. Ni macam main apa Ni, ni apa ni? Ni tak ada kena-mengena pun. Awak tengok ni. Ini kan figure 3 ni untuk soalan nombor berapa? 7. Ni gambar tak ada kaitan antara yang hidup atau yang mati Ni tak ada kaitan dengan nombor 6 tau. So nombor 6 ni tak ada apa? Tak ada diagram. Jadi kita kena sketch diagram. Okay, 70 kilo person ride 30 kilo cart. Dia naik cart. Kita ni naik cart at top of the hill. Dia ada hill, top of the hill macam ni lah. Naik cart pula tiba-tiba. Tapi sebenarnya ada tau, kat New Zealand ada macam ni. Dia nak tengok pemandangan kan. Ada orang pula kat sini. Okay, orangnya mass person 70 kilo. Kat Malaysia ada ke tiba-tiba naik cart dekat hill ni? Okay, right, 30 kilo cart. Mass of cart 30 kilo. Mass cart pula yang lagi rendah. Okay, so V dia 12 meter per second. Alright, in the shape of an arc of a circle with the radius 40 meter. So dia kan arc ni kan, hill ni sebenarnya is a part of circle. Cuba you tengok, ni is a part of circle. Ni center. So radius dia 40 meter. Okay, first of all kita kena buat free body diagram. Okay, so ni kita kena baca soalan dulu lah, sebab dia ada cart dengan dia ada weight of the cart, weight of the person. Jadi kita nak buat mana satu ni? Kita baca soalan dulu. What is the apparent weight of the person? Jadi soalan A ni kita buat FBD person dululah, sebab dia tanya person. Jadi person ada apa? Weight. Okay, ni person person. Lagi ada apa? Ada apa ni? Kelas. Lagi ada apa? Normal. Friction ke mana? Ada friction? Ada friction ke? Ada friction ke? Sama tak dia ni dengan situasi yang tadi? Sekejap sekejap. Sekejaplah, Mami tengah kelas sayang. Bye. Okay, sorry. Okay, saya nak tanya awak sama tak situasi yang kereta ambil corner tadi tu, yang ada friction tu, dengan kereta naik bukit ataupun naik bonggol. Sama ke lain situasi dia? Ya? Lain. Tak sama, lain. Jadi untuk situasi yang ni, mana ada friction? Okey, sebab kita naik, cuba bayangkan awak tiba-tiba tak buat, kita naik bonggol. Kan kalau laju sangat kan kita terlompat ke atas kan? Bukannya tercampak keluar, faham tak? Kita ternaik ke atas. So situasi dia lain. Jadi kat sini dia tak ada friction pun, sebab kita bukan ambil corner. Faham tak kat situ? Sebab awak jangan ingat semua situasi ada friction. Boleh? Faham tak yang tu? Okey. Jadi untuk yang FBD yang ni, dekat mana centripetal acceleration dia? Center dekat sini. So sinilah centripetal acceleration. Okey. Jadi kita buat
Table, tak payah buat table pun sebenarnya. Ada dua benda je. X, Y. Okay, so 0, 0, positive. Okay, ni saya nak tanya. Macam mana? N ni positif ke negatif? N. Negatif, pandai, negatif. W? Positif, pandai. Nampak tadi pun saya hampir-hampir nak terbuat apa positif sebab dah terbiasa kan. Ni situasi lain, kita tengok apa yang kita nampak tu kita tulis. And not in the same direction of A. Jadi dia negatif. W walaupun dia downward tapi dia in the same direction of A. Jadi dia dapat positif. Okay. So kat sini X axis tak ada terlibat kan. Yang hanya adalah Fy. Jadi Fx bukan MA. Fy yang apa? Fy yang MA, pandai. MAC lah. Maksudnya centripetal force berkaitan dia ada wujud dekat Y axis. So Fy ni FC lah. Awak kena tulis tau FC. Kadang-kadang examiner, kalau saya terima je, tak tulis FC terus substitute MV square over R. Tapi kadang-kadang examiner dia tolak markah sebab dia anggap awak tak faham yang mana ini chapter 6. Dia ingat awak masih tak boleh move on dengan chapter 4. So kena letak FC. Dah letak summation of Fy, letak FC. So what force dekat Fy ni? Negative N minus W plus WP equal to MV squared over R. Okay, kita baca sikit soalan lagi. What is the apparent weight? Tahu tak apparent weight ni apa? Kita pernah buat masa chapter 4. Simbol untuk apparent weight apa? Simbol untuk apparent weight apa? Sebenarnya kita berdiri di atas, bila kita nak timbang berat kita, kita diri di atas penimbang. Penimbang tu baca, macam mana penimbang tu baca weight kita? Dia baca nilai apa sebenarnya? Action and reaction. Dia baca nilai apa? Weight ke bawah kan? Dia baca normal force. Jadi bila nampak perkataan apparent weight kan, maknanya soalan nak cari nilai apa? Nilai apa? Normal. So kat sini kan kita dah substitute. Jadi sebenarnya dia nak cari nilai N. Okay, so negative N sama dengan MV squared over R minus WP. Okay, so N equal to negative MV squared over R plus MG lah. W kan MG. Okay, mass ni nak substitute mass of apa? Mass of card ke mass of person? Person, sebab soalan tanya person, apparent weight of the person. So weight dia punya unit Newton. Ni biasa tau. Ni N apa? N ni apa? N ni apa? Simbol untuk apa ni? Kelas? N ni simbol untuk No, not Newton. Normal. Faham tak? Ni apa ni? N kat depan ni apa? Dia nak cari apa? Normal ataupun apparent weight. Habis N kat belakang ni apa? Unit. Pandai. Unit Newton. Yang ni normal force. Nak carilah. Dapat nilai unit dia Newton. Faham tak? Boleh? Okay. So selesailah A. Okay, A dah selesailah. Right, A. Okay, B. Determine, boleh proceed ke B? Boleh proceed B? Okay. Determine the maximum speed that the cart may travel at the top of the hill without losing contact with the surface. Okay, maksudnya dia nak cari V lah. Dia nak cari V. Kita naik bukit ataupun senang cerita yang bagi awak dapat gambarkan Lagar Bonggol. Berapa speed yang kita boleh bawa supaya kita masih kekal dekat tempat duduk kita tanpa kita melambung macam tu. So dia suruh kita carilah. Alright. Jadi kita gunakan ni tadi. Yang penting kita nak cari V Kita nak cari V. Okay, maximum speed.
tanpa dia lose contact. Okay, sebenarnya waktu yang maksimum tu pun dia dah lose dah sebenarnya. Jadi kita cari bila dia dah lose sebenarnya. Bila kita dah lose contact, maknanya punggung kita lah dah tak touch dengan surface. Maknanya bila dah tak touch dengan surface, apa maklumat yang kita ada kat situ? Pandai. Kan bila kita dah melambung, kita macam terkapai-kapai. Mana ada kita dekat surface kan? Jadi kita assume normal, memang kita tak sentuh pun tempat duduk. Normal sama dengan zero. Jadi daripada formula ni tadi kan, ni sebenarnya kita tak naklah buat lagi sekali. Ni daripada ni tadi semua sama je. So n, ambil daripada atas, n sama dengan negatif mv squared over r plus mg. Jadi n kan 0 kan, kita substitute lah, n equal to 0, negatif mv squared over r plus mg. Kita tak tengok berapa speed yang melambung tu sebab dah n equal to 0. Jadi bawa sebelah sana, rearrange, sama dengan mg. Mas boleh potong tak? Anak-anak boleh. Kita nak V kan? Soalan nak apa? Soalan nak V lah. So V ni, V yang penting ni, sama dengan GR set. Okay, so nanti substitute lah. G equal to 9.81, radius berapa, dapatlah. Boleh? Ini yang saya tunjuk sebelum ada soalan. Ni maksimum yang kita boleh, macam orang tu cut tu boleh bawa delay speed ni. Kalau maksudnya ni pun sebenarnya dah termelambung. Kalau lebih lagi lah tercampak agaknya. Okay, ini yang dekat dalam lecture note. Okay, awak tengok dekat dalam lecture note. Yang ujung-ujung tu saya kata je, ni awak pun tak nampak situasi je. Sebab tu kena saya tunjukkan dalam tutorial dulu. Mana lose contact. Ni Vmax equal tu, cuba you tengok ni. Kalau dekat ni ion apa benda dah ni, Ferris wheel lah. Ferris wheel kan, kalau dekat, sebab tu perlahan je putaran ni, mana laju. Naik benda ni takut tinggi je, tak takut laju pun. Sebab dia tak boleh bawa laju-laju sangat. Dia ada satu nilai Vmax dia. Kalau lebih daripada Vmax, kita akan termelambung. Dah lah, tak ada. Ni ada tali pinggang je kan. Kalau tak pakai tali pinggang, kalau laju sangat, terjatuh lah. Ni Vmax kita set RG. Sebenarnya benda ni tak payah hafal pun, dia datang daripada konsep tersebut. Okay, so inilah penjelasan Vmax itu. Tiba-tiba madam nak kena hafal ke formula set RG? Tak payah, jangan. No such thing as hafal ni. Okay, RG, GR lah, sama lah. Boleh faham tak yang ni? Boleh? Okay, bagus. Okay, C. Does your answer in B, dekat B ni, depend on the mass tak? Ni senang je. Depend on mass tak ni? Depend on mass. No, mana ada mass? No, because Vmax equal to set GR. Dah tu je. No, because Vmax is equal to set GR. Mana ada mass dalam formula ni? So tak depend on mass. Dah tu je. Boleh? Ada soalan tak? Nombor 6? Tak ada? Okay. Okay, jadi boleh kita proceed soalan nombor 7. Mungkin last lah ni kot. Nanti yang lain tu lebih kurang sama lah kot. Okay, so kita nombor 7. Lama lukisan dia pula. Kecoh betul lukisan dia tiba kat situ. Sekejap saya lukis kat tepi ni lah. Ada car kat sini. V 12 meter per second. Center. Car kat sini pula. Pun
5 meter per second, 5 meter radius, 5 meter. Okay, ni remote control lah. With mass move at constant speed of vertical circle inside a hollow metal cylinder. Vertical maknanya macam ni lah. Okay, dia bukan berputar horizontal, dia berputar vertical. Macam hamster lari dekat hollow tu. Tahu tak? Pernah tengok? Pernah tengok tak? Hamster kan biasa ada orang bela hamster kan. Dia lari dekat macam ni lah contohnya. Tapi sekarang kita control, dia boleh naik atas. Okay. What is, okay, ni semua ada maklumat ni lah. Satu dekat top, satu dekat bottom. Okay. What is the magnitude of normal force exerted on the car by the walls? Dia nak cari normal. Lah, sebenarnya baca panjang pun nanti sebenarnya kita kena buat FBD dulu. At point A, at point B, bottom and top. Tak apa, kita buat FBD dulu macam biasa. Okay, kita this A suruh apa dulu? Bottom. Tak apa, kita buat bottom dulu. Bottom. Okay, tolong saya apa FBD yang ada untuk car bila dia dekat bottom. Bottom ada apa? Pandai. Normal. Ada normal tak? Ada normal tak? Ada. Normal atas kan? Sebab dia dekat sini ni surface ni. So normal perpendicular to the surface atas. Okay, ada lagi tak? Ada lagi tak? Dia ada cakap ada friction ke tak? Sebab dia dekat track. Dia tak ada friction lah. Dia lain daripada ambil corner. Kalau corner kan? Kalau corner dia tak ada friction. Sebab apa? Sorry, salah pula. Kalau friction, kalau kita ambil corner apa semua, dia ada friction. Tapi sekarang dia putar je macam ni. Dia memang dah control by kita, memang dah control dia. So dia tak ada friction. Sebab macam mana dia nak tercampak keluar? Dia tak boleh tercampak keluar kan, dia ada penghadang tu. Dia ada track kan? Track macam main Hot Wheel ke kan? Dia ada track, dia tak boleh nak tercampak. Faham tak maksud saya kenapa dia tak boleh nak tercampak? Ada tak ada dia terjatuh ke dalam? Kalau kita stopkan remote control tu, dia stop lah. Sebab dia ada track yang mencengkam kereta control tu. Faham ke tak faham? Tapi ada macam lelaki tu dengar, ada boy tu dengar, kata tak faham. Faham ke? Boy faham ke? Girls pun saya dengar faham. Boy? Okay, lain tau. Yang tu dekat macam dekat ambil corner ataupun kita sendiri yang bawa tu, mana ada track kat situ. Kita boleh tercampak ke jalan raya, ke hutan ke apa. Tapi sekarang memang ada track kat situ. So dia tak boleh pun tercampak. Ada tak ada kalau kita stop, dia stop kat situ ataupun kita jatuh ke bawah. So ini tak ada melibatkan friction. Okay, kena identify lah benda tu, kena fikir logik ke tak logik benda tu. Okay, so this is no friction. Okay, so tak ada friction. Jadi the only forces ada dua lah ni, normal and weak. Okay, apa lagi yang kita kena letak chapter 6 ni? Pandai. Upward ke downward ke? To the left ke to the right? Kalau dekat bottom. Pandai. Upward. Okay, next step. Rutin kita table. N, W, X, Y, no, S. Okay, tolong saya N. Positif ke negatif? Pandai. Nampak lain kan daripada tadi? Tadi negatif N sebab AC ni downward. Ni situasi yang lain. Positif N, negatif W. Jadi summation of apa yang sama dengan MA ni? Y. X tak ada apa-apa. X kosong. Pandai. Y, MAC. Ni kena letak apa ni? Kalau tak tolak markah, kena letak apa ni? FC. MV squared over R. Okay, FC dia adalah dekat Y axis. So Y axis positive N tolak W. MV squared over R. Okay, jap. Kita dah sampai sini kan? Baru kita tengok soalan benda. Soalan nak tanya rupanya. Dia nak apa? What is the magnitude of apa? Normal force. Not normal force. Dah dapat jawapan.
R minus W. W ni gantilah substitute apa? W equal to apa? mg. Dah dapat jawapan. Jangan lupa unit dia apa? Normal force unit dia pandai, Newton. Ni normal force, ini unit Newton. Okey, sekarang kita buat dekat top pula. Top. Okey. Okey, kita tengok balik. Top, kena tengok gambar ni. Okey, top, dekat top ada apa? FBD ada weight ke bawah. Weight is always downward. Normal ke mana? Bawah. Kenapa normal ke bawah? Cuba tengok gambar yang sebenar dilukis Tengok ni kan, kalau lukisan saya tadi tak perasan. Cuba tengok ni car ni. Dia upside down kan. Jadi ni surface tau. Ni car dia kat bawah ni, perpendicular to the surface. Jadi ke mana? Ke sini lah. Dia tak boleh ke atas sebab kalau lah katakanlah lukisan ni macam ni, car ni kat atas ni, dekat luar track ni, bukan kat dalam track, kat luar track, barulah normal ke mana? Normal ke atas sebab surface kat sini, normal ke atas sebab car ni kat luar. Tapi sekarang dalam soalan yang ni, car ni dekat dalam track. Sebab dia dekat dalam track, surface pula ke sini, so normal dia downward. Tahu, jangan semua ingat normal tu upward. Kena tengok situasi. Okey, jadi normal untuk top ke mana? Bawah. Weight ke mana? Sentiasa downward lah. Jangan terkejut tiba-tiba lukisan macam ni. Boleh, it can happen. Macam mana dia boleh berlaku FBD macam ni? Situasi yang tadi lah. Okay, so next step X, Y. Okay, saya nak tanya, AC dekat mana? AC untuk dekat top ni, AC downward. Very good. Ni AC. Jadi N W 0 0. Positif ke negatif? N positif. N W positif. Anda jangan takut pula. Dua-dua tak apa. Apa yang kita nampak kita tulis. Jadi Fy equal to MAC, FC equal to MV squared over R. And positive N, positive W, MV squared over R. So N sama dengan MV squared over R minus W. So dapatlah jawapan nanti. Substitute mg. So dapat jawapan dalam unit Newton. Okey, sebelum saya buka soalan, saya nak tanya dulu. Kita buat rumusan untuk soalan yang ni. Bottom, ni bottom, masa car tu dekat bawah. Normal dia adalah operasi apa ni? Operasi apa ni? Tolak. Maknanya nilai normal dia tu sikit je, rendah je. Bila dekat top, tolak betul ke kita buat ni? Macam salah je ni. Salah lah. Ni apa? Ni apa sepatutnya apa? Plus lah. Ayo, nasib baik kita tengok balik tambah. Okey, baik semula. At the bottom, kat bawah kan, kereta normal of the car tu tadi apa? Operasi tambah. Nilai normal tu maksudnya tinggilah nilai normal. Okey. Dekat top, dekat atas, bila kereta tu dekat atas, nilai normal dia operasi apa? Tolak. Jadi nilai normal dia makin berkurang. So bayangkan, cuba bayangkan. Saya nak buat real life situation lah. Korang tak tahulah, saya tak tahulah kalau korang pernah main roller coaster ke tidak. Kan, kalau ada roller coaster kan. Sebab tu bila kita dekat bottom, kita tak berapa takut sangat. Sebab normal kita tinggi. Maknanya weight kita yang normal tu kan, normal kan in other words adalah apparent weight kan. Jadi bila kita dekat bottom,
nilai normal, nilai apparent weight tu besar. Jadi kita tak rasa takut sangat. Bila kita dekat atas, kita main roller coaster kan, bila kita ke atas, kita rasa macam kecut je perut. Kan, rasa macam takut je, kita rasa macam nak terlepas je. Daripada apa? Daripada seat belt ke, daripada tempat duduk ke, sebab nilai dia apa? Semakin berkurang. Nilai normal tu makin berkurang. Nilai apparent weight kita makin berkurang. Kita rasa macam rasa ringan sangat. Sebab kan calculation ni lah kita boleh buktikan dengan calculation. Sama juga kalau awak naik lift kan, mana awak rasa lagi ringan? Masa upward ke downward? Kalau naik masa nak turun tu rasa macam ringan sampai kecil perut kan. Sebab apparent weight kita kan berkurang. Macam kes ni lah. Tapi ini circular motion yang naik lift tu tadi, dia chapter 4 lah, atas bawah saja. Bila naik atas, bila kita go upward naik lift kan, apparent weight kita adalah operasi tambah. So kita rasa macam rasa berat, lambat je dia nak sampai ke atas. So itu kaitannya dengan real life situation lah. Semuanya boleh dibuktikan dengan calculation. Okay, ada soalan tak untuk soalan nombor 7 ni? Soalan?